Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Baik, hari ini live saya ringkas. Saya hendak sentuh isu darurat, okay, dengan pendekatan spesifik kepada satu titah yang dibuat oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan sidang Parlimen. Baik, mungkin ada yang sedia maklum, mungkin ada yang tidak maklum bahawa semalam Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan bahawa Parlimen boleh bersidang. Ya, Parlimen boleh bersidang dan penegasan diberi bahawa bukan hanya Parlimen boleh bersidang, tetapi menurut Ordinan Darurat 2021, okey, termaktub di dalam Ordinan Darurat 2021 bahawasanya Parlimen boleh bersidang atas nasihat Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey? Maknanya Muhyiddin boleh nasihati Yang di-Pertuan Agong agar Parlimen bersidang. Now, saya ingin membawa perhatian saudara-saudari kepada pengumuman. Kita mula dari awal. Pengumuman Muhyiddin pada 12 hari bulan Januari 2021. Pada 12 hari bulan Januari, sehari selepas Muhyiddin menghadap Yang di-Pertuan Agong, satu pengumuman dibuat bahawa darurat diisytiharkan. Okey, darurat diisytiharkan. Di dalam pengumuman tersebut, okey, Muhyiddin menyebut, ya, saya nak baca apa yang Muhyiddin sebut. Muhyiddin menyebut bahawa Dewan Undangan Negeri dan Parlimen sidang dia digantung sehingga satu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu yang Muhyiddin sebut. Saya ulang, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri digantung sidang dia sehingga satu masa yang ditetapkan oleh Agong. Perasan tak Muhyiddin tak sebut sehingga satu masa yang ditetapkan oleh Agong berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Sebabnya saya nak jelaskan di sini, berdasarkan pemahaman saya, memang Agong boleh tetapkan di bawah darurat, ya, tanpa nasihat Perdana Menteri bahawa Parlimen tidak bersidang. Dan untuk makluman, Agong juga boleh tetapkan di bawah perlembagaan agar Parlimen bersidang tanpa nasihat Perdana Menteri. Jadi pada 12 hari bulan Januari 2021, apabila Muhyiddin memberitahu bahawa Dewan Undangan Negeri dan Parlimen digantung sidang dia sehingga satu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan apabila Muhyiddin tidak menyebut atas nasihat Perdana Menteri, persepsi ditimbulkan. Saya tak kata Muhyiddin sengaja timbulkan persepsi, tapi suka tak suka persepsi ditimbulkan bahawa darurat ni, penggantungan sidang Parlimen ni atas kehendak Agong, atas kehendak Yang di-Pertuan Agong. Okey. Pada masa yang sama, Istana Negara turut mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung dengan darurat. Di dalam kenyataan rasmi Istana Negara tidak disebut perihal penggantungan sidang Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Membawa maksud, ini adalah nasihat Muhyiddin kepada Yang di-Pertuan Agong. Membawa maksud, ini sebenarnya kehendak Muhyiddin, bukannya kehendak tuanku sendiri. Ini adalah atas nasihat Muhyiddin. Dan perkara ini dikukuhkan lagi hari semalam apabila Istana Negara mengeluarkan kenyataan yang membawa titah tuanku. Ya, Baginda tuanku menitahkan bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat, ya, atas nasihat berdasarkan nasihat Perdana Menteri.
Dan di dalam kenyataan istana, perkara ni disebut bahawa perkara ni sebenarnya termaktub di dalam Ordinan Darurat 2021. Dan kenyataan istana negara lagi emphasize, dia memberi penekanan bahawa terdapat tanggapan salah. Kononnya parlimen tidak boleh bersidang semasa darurat. Jadi semua ni menunjukkan bahawa Muhyiddin telah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat. Ini bukan atas kehendak peribadi tuanku. Jadi persepsi yang salah telah ditimbulkan. Jadi sekarang disebabkan desakan bertimbun oleh ahli-ahli parlimen dan sebagainya agar parlimen bersidang. Dan tidak sehingga hari ini ada satu apa sebab pun yang boleh menjelaskan mengapa parlimen perlu digantung sidang dia. Tidak ada penjelasan baik dari PMO, dari Muhyiddin. Tidak ada penjelasan konkret mengapa parlimen perlu digantung sidang dia, ataupun mengapa Muhyiddin ingin gantung sidang parlimen. Jadi sudah menjadi tanggungjawab Muhyiddin untuk menjelaskan perkara ni kepada istana, kepada MP-MP dan kepada rakyat jelata. Kerana kalau tidak, pendapat saya proses demokrasi sudah terbantut. Sebab saya setuju dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir, ya. Sebab apa yang Tun Dr. Mahathir nyatakan, saya setuju, benar, memang benar. Sebab warta kerajaan ni kalau kita lihat selepas pengisytiharan darurat ni, warta kerajaan ni menggunakan nama Yang di-Pertuan Agong. Jadi segala apa yang dikeluarkan atau dikatakan oleh kerajaan ni, persepsi ditimbulkan seperti mana yang diberitahu oleh Mahathir bahawa kerajaan agonglah zalim, agonglah diktator. Ya. Dan persepsi menerusi kenyataan pengumuman Muhyiddin tu perlu diperbetulkan. Jadi sekarang penjelasan perlu kepada rakyat, kepada MP, malah kepada istana. Mengapa parlimen digantung? Mengapa Dewan Undangan Negeri digantung? Sebab segala yang berlaku ni sedang memperkasakan tanggapan umum bahawa darurat ni, nasihat Muhyiddin kepada Agong untuk isytihar darurat ni dan juga penggantungan parlimen ni adalah untuk melindungi diri dia selepas kerajaan pimpinannya hilang majoriti. Dan ianya memang berlaku selepas hilang majoriti. Dan timbul soal, ya, apakah kuasa Muhyiddin? Benarkah Muhyiddin ada kuasa untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong selepas hilang majoriti? Dan perkara ni sedang dirujuk ke mahkamah. Malah ada saman terhadap Muhyiddin oleh seorang. Ada satu saman pemula dan ada rujukan-rujukan mahkamah. Jadi kita perlu jawapan. Sebab kalau tanya saya pun tak tahu. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia, saya juga nak tahu. Sebab saya memperjuangkan kebenaran. Saya memperjuangkan sistem demokrasi yang ada. Dan saya tertanya-tanya, mengapa parlimen digantung sidang dia? Mengapa Dewan Undangan Negeri digantung sidang dia? Jadi, takkan saya tak ada hak untuk bertanya dan minta jawapan? Kemudian bila tidak diberikan jawapan yang munasabah, kemudian bila timbul persepsi-persepsi, jangan salahkan rakyat. So, saya harap parlimen bersidang. Dan tak perlu, sebab ada seorang, tak silap saya dari PPBM, ahli politik, dia cuba letakkan syarat. Dia kata, kalau masuk parlimen, kalau andai kata parlimen bersidang, semua MP kena ambil aku janji tidak boleh bincang isu politik. Minta maaf, benda tu adalah nonsens. Parlimen bersidang dan MP-MP harus lakukan tanggungjawab mereka seperti mana yang mereka berjanji untuk laksanakan apabila melafazkan atau angkat sumpah semasa menjadi ahli menyertai Dewan Yang Mulia. Ya. Jadi
kalau tak masuk bincang politik, nak bincang apa lagi? Ya. Ahli-ahli parlimen dia masuk dan dia bersidang, parlimen bersidang. Tidak ada sebab parlimen tak perlu bersidang, dan persidangan harus seperti biasa, membincangkan perkara-perkara biasa. Dan memang saya amat berharap kerana bahawa isu keabsahan kerajaan pimpinan Muhyiddin atau kerajaan pimpinan gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dipersoalkan di parlimen. Sebab isu ni sudah jadi satu polemik yang meresahkan rakyat, mengelirukan rakyat, mengganggu gugat kestabilan politik, menakut-nakutkan pelabur. Bukan sebab orang nak takutkan pelabur, bukan sebab MP nak takutkan pelabur. Ini adalah sebab kerajaan sendiri, blok kerajaan sendiri yang menimbulkan keresahan ini, disebabkan dia tidak ingin mengaku diri dia tak stabil, diri dia keabsahannya masih belum ditentukan, dan berdasarkan tingkah laku ahli-ahli parlimen, blok kerajaan, ahli-ahli politik blok kerajaan, menambahkan lagi kegusaran di kalangan pelabur, dan semua ini mengganggu gugat kesihatan ekonomi, kesihatan politik negara, ketenteraman awam dan sebagainya. Jadi perkara ini mesti dibincangkan, wajib dibincangkan, malah harus menjadi agenda utama. So, mengapa parlimen tidak bersidang? Beritahu kepada rakyat, satu, alasan yang munasabah. Dan sekiranya bersidang seperti biasa, bincangkan perkara-perkara yang lazimnya dibincangkan dalam parlimen. Okay. So itulah pesanan saya hari ini, itulah benda yang saya ingin tunjulkan. Dan jangan lupa dalam sejam atau 2 jam di ruang komen saya akan letak link kepada saluran Telegram saya. Pastikan anda sertai saluran Telegram saya sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.